anda memberikan pinjaman kepada orang ataupun anda menjual barang dan memberikan servis kepada pelanggan anda namun masih tidak mendapat bayaran mengikut waktu yang ditetapkan, dan anda tidak tahu bagaimana ingin menuntut bayaran tersebut apabila anda hubungi dia tidak dilayan, di blok daripada WhatsApp, call tak angkat, email tak berbalas. Jadi anda tak tahu macam mana nak menuntut. Salah satu cara untuk anda menuntut kembali bayaran tersebut ialah melalui pemfailan saman di Mahkamah Sivil. Sebagai disclaimer, ini adalah perkongsian maklumat semata-mata, jadi sebarang tindakan undang-undang yang anda ingin mulakan perlulah mendapat nasihat peguam terlebih dahulu. Jadi ada banyak peguam yang akan memberikan anda konsultasi percuma. Anda hanya perlu menghubungi firma guaman tersebut ataupun anda boleh menghubungi kami untuk mendapat konsultasi percuma daripada kami. Baik, sebelum kita bincangkan tentang 5 kelebihan dan kelemahan memfailkan tuntutan saman di Mahkamah Sivil, kita juga perlu kena pasti apakah itu hutang tertunggak yang boleh difailkan di mahkamah. Jadi hutang tertunggak ini berbeza dengan hutang biasa. Dia adalah hutang yang orang telah lewat bayar. Maknanya bila anda ada buat perjanjian untuk memberikan pinjaman dengan orang lain, peminjam itu gagal untuk membayar mengikut masa yang kita dah tetapkan. Contoh, kita letak setiap hujung bulan, iaitu 30 hari bulan atau 31 hari bulan. Kalau dia tak bayar masuk 1 hari bulan seterusnya, maka dia dah kira tertunggak. Maknanya dia telah melanggar perjanjian yang kita telah buat dengan dia. Ataupun dalam konteks jual barang ataupun servis, kita ada keluarkan invoice yang mana barang itu telah diberikan ataupun servis itu telah diberikan. Invoice itu perlu dibayar dalam masa 14 hari. Hari ke-15 jika dia masih tidak bayar, ia adalah hutang yang tertunggak. Jadi apabila berlakunya pelanggaran ini, yang mana dia telah gagal membayar mengikut masa yang ditetapkan, dalam konteks undang-undang ia sudah dikira sebagai satu pelanggaran kontrak. Jadi bila dah berlaku begini, barulah jumlah duit yang dia masih belum bayar itu boleh dituntut di Mahkamah Sivil. Tapi nak tuntut di Mahkamah Sivil ada kelebihan, ada kelemahan. Jadi jom kita lihat apakah 5 kelebihan dan 5 kelemahan memfailkan tuntutan. Okay, ramai kurang jelas apakah itu saman sivil. Yang biasa orang dengar adalah saman trafik. Jadi saman trafik ini biasanya penguatkuasaan yang akan mulakan itu apabila kita melakukan kesalahan trafik dan agensi kerajaan macam polis dan juga DPJ akan saman kita sebab kita buat kesalahan tersebut. Jadi saman sivil ni pula lebih kurang sama, cuma yang akan mulakan itu adalah siapa-siapa, civilian. Jadi saman sivil terhadap siapa-siapa juga yang buat kesalahan kepada dia. Jadi bila kita memfailkan saman sivil ini, kita akan menuntut ganti rugi kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Ganti rugi ni termasuklah kewangan, ada juga ganti rugi yang bukan berbentuk kewangan seperti tindakan ataupun halangan yang kita minta mahkamah letakkan kepada orang tersebut supaya orang tu berhenti melakukan kesalahan ataupun membetulkan kesalahan yang dibuat terhadap kita. Itu sedikit fahaman mudah terhadap konsep saman sivil. Jadi kelebihan pertama untuk kita menuntut hutang di Mahkamah Sivil melalui saman, satunya ialah tuntutan kita yang kita ada hutang yang tertunggak daripada orang lain tu. Tuntutan itu bila kita, the moment kita filekan saman kepada mahkamah, dia akan dikira sebagai satu tuntutan yang direkodkan secara rasmi. Jadi apa jadi bila rekod ini dah dimasukkan secara rasmi di dalam file mahkamah? Apabila orang lain nak buat hubungan kontrak perjanjian ataupun orang tersebut dengan orang yang kita saman tu, ataupun kita panggil defendant lah ya, orang yang kita saman. Jadi defendant tu apabila dia nak minta loan ataupun dia nak masuk ke dengan perjanjian dengan orang lain, nama dia, rekod dia akan muncul di dalam sitos sebagai orang yang sedang diambil tindakan undang-undang. Jadi apa kesannya ialah orang yang lain, contohnya dia nak buat loan dengan bank, bank akan nampak dia sedang berdepan dengan tindakan undang-undang dan sedang disaman. Dan benda ni akan menyebabkan satu kesukaran lah bagi dia untuk mendapatkan loan jika bank tersebut membuat satu tapisan untuk tidak memberikan apa-apa pinjaman orang yang sedang disaman. Dia takut nanti bila dia kalah saman tindakan tersebut, boleh jadi dia tak mampu nak bayar pun hutang bank, sedangkan dia kena bayar hutang mahkamah yang baru dia kalah dengan tindakan saman kita itu. Jadi itu yang antara salah satu contoh. Contoh lain juga ialah apabila dia nak masuk dalam mana-mana syarikat ataupun syarikat dia nak buat perjanjian dengan syarikat lain yang mana melibatkan jumlah kewangan yang substantial. Biasanya kalau melibatkan peguam,
peguam-peguam ni akan buat semakan lah kepada pihak-pihak yang nak terlibat ni. Jadi bila peguam buat due diligence, peguam cek dekat sitos ada rekod dia yang dia sedang dalam tindakan saman. Ini juga akan menjadikan satu halangan untuk dia melibatkan diri dengan apa-apa perjanjian lain. Apabila peguam dah menasihatkan anak guam dia supaya jangan terlibat dengan orang yang kita saman ni, defendant ini, sebab dia sedang berdepan dengan tindakan undang-undang yang mana akan menyebabkan mungkin syarikat dia bankrupt. Jadi itu kelebihan pertama lah apabila kita filekan saman ni. Rekod dia secara official. Maknanya semua orang yang buat semakan boleh tahu dia hutang dengan kita. Jadi boleh jadi halangan juga untuk dia tidak membuat hutang-hutang lain selagi dia tak bayar hutang kita. Dan sekaligus membantu kita lah jadi sebagai orang yang utama untuk dibayar hutang sebelum dia dapat buat hutang-hutang lain. Sebab nanti kalau kita biarkan dia membuat pelbagai jenis hutang yang berbeza, lama-lama nanti boleh jadi dia takkan cukup duit nak bayar balik dah hutang kita yang tertunggak tu. Jadi lagi awal kita filekan saman, lagi banyak lagi cepat dia dihalang daripada membuat sebarang liability lain. Baik, selamat datang kepada bahagian kedua, 5 pro and con saman hutang. Untuk kelebihan kedua, jika tanya saya, untuk kita menuntut hutang menggunakan saman di mahkamah sivil ini, kita boleh menuntut amount yang lebih daripada jumlah yang tertunggak tersebut. Kenapa kita boleh ambil lebih? Kerana apabila kita telah menghadapi kesukaran orang lewat bayar kerana dia tidak bayar ikut masa yang ditetapkan, segala bentuk kerugian yang berlaku sepanjang tempoh kelewatan itu kita akan kira dan kita masukkan juga dalam tuntutan saman tersebut. Jadi kalau amount jumlah yang tertunggak itu, kalau kita katakan contoh 30,000, jadi kelewatan yang berlaku, kita punya operasi tergendala, kita punya bayaran lain, kita kena ganti rugi kepada orang kerana kita sendiri tidak dapat duit tu, ataupun kita terpaksa buat pinjaman. Jadi segala bentuk ganti rugi semua tu kita akan tuntut bersama-sama dengan hutang tertunggak tersebut melalui yang kita masukkan dalam saman kita. So jadi 30,000 boleh jadi dengan kerugian yang berlaku kita akan tuntut 35,000, 40,000. Tambahan juga bila kita hadapi perasaan yang stres, kita depres, jadi dia mengganggu emosi kita. Apatah lagi apabila orang yang orang yang berhutang dengan kita tu dengan sengaja melewatkan, tidak membalas, tidak mempunyai sebarang usaha untuk cuba menjawab panggilan kita, mesej kita, cuba untuk bagi alasan. Benda-benda yang menyukarkan selain daripada jumlah tuntutan tersebut juga akan diambil kira dalam saman ini. Kita bila dapat apa-apa kes daripada klien, kita akan ambil kira, kita akan tanya semua jenis fakta yang boleh berkait dengan kejadian penghutang lewat membayar hutang yang tertunggak. Kelebihan yang ketiga pula ni mungkin biasanya kita tak perasan lah. Kadang-kadang, tapi ini bukan jaminan ni, tapi ia adalah satu pengalaman. Kadang-kadang the moment kita filekan saman untuk menuntut hutang kita, orang yang terima saman tersebut akan merasa takut, panik, dan akhirnya dia rasa kita serius untuk menuntut hutang ini. So nak tak nak dia kena cari cara bagaimana dia untuk langsaikan hutang dia kepada kita sebelum saman ini masuk kepada stage-stage seterusnya. Maknanya sebelum dia kena cari peguam, dia nak kena bayar peguam, and then peguam dia pula nak kena siapkan pembelaan, dan ada kos-kos dapatkan saksi, sediakan dokumen-dokumen. Jadi banyak benda yang dia kena tambah dalam keadaan dia tahu pada hujungnya nanti dia akan kalah. Jadi bila berlaku ketakutan begini kepada orang yang kita saman, terutamanya saman yang memang very clear cut lah, memang dia sendiri mengaku dan kita sendiri tahu dia tak ada defense kepada kenapa dia tidak bayar tu. Jadi apabila berlaku perkara begini, ada kemungkinan the moment dia dapat saman tu, dia akan terus bagi tahu kita, okey saya nak bayar 50% terus. Jadi dengan syarat, dengan harapan supaya kita akan tarik baliklah saman itu. Kan ini dipanggil settlement, out of court settlement kan. Jadi dalam keadaan kita tak tentu dapat hutang bila, tapi bila kita filekan saman, dia terus communicate dengan kita untuk nak bayar. Ini adalah salah satu kelebihan. Ia mempercepatkan kita daripada kita nak kena tunggu sampai kesudah, kita hanya spend amount untuk buka file dan juga filekan saman, kita sudah dapat bincangan untuk mendapatkan bayaran itu balik kan. Jadi ini ada kemungkinan salah satu penyebab lah yang menjadikan dia rasa takut dan nak bayar betul-betul, sebab kita telah memulakan tindakan. Tapi kadang-kadang ada keadaan yang tak perlu filekan saman pun. The moment kita hantar notis untuk menuntut sahaja, bila dia nampak letterhead peguam, terima guaman yang hantar benda tu untuk menuntut,
tak perlu masuk ke mahkamah pun dia sudah communicate balik dengan kita untuk bayar balik dengan kita. Jadi ini antara kelebihan yang kalau kita serius nak menuntut hutang melalui saman di mahkamah sivil, dan orang akan nampak ini adalah satu tindakan yang sangat serius, dan orang akan mula yang mana dia mula-mula tak layan, dia akan mula layan dan dia akan mula fikir macam mana dia nak selesaikan. Kelebihan keempat pula, bila kita ambil kira dari sudut accounting lah, bila kita, terutama kita yang buat perniagaan ni, bila kita membuat sesuatu servis ataupun kita menjual barang, servis yang telah diberikan dan juga barang yang telah disampaikan kepada pelanggan itu adalah kita punya sale, kan? Jadi kita akan keluarkan invoice, jadi sale invoice. Bila sale invoice dalam accounting, dia akan pada hujung tahun bila kita nak bayar cukai, sale ni semua akan dikira sebagai income. So berbeza dengan sale yang tidak dibayar dan dikira sebagai hutang yang tertunggak. Bila kita filekan saman dan saman itu telah mendapat keputusan, dia terus tukar daripada jadikan dia income yang menjadi asset kita, dia jadi liability, yang mana bad debt expenses kita perlu kita punya income akan berkurangan kerana hutang-hutang yang tidak dibayar ini yang telah diputuskan oleh mahkamah. Tambahan juga, semua kos-kos kita, kos kewangan, kos pemfailan, kos untuk nak mendapatkan penghakiman, execution, pelaksanaan penghakiman, semuanya adalah expenses yang boleh dideduct tax deductible. Ini ada dalam perkara LHJ. Jadi ini antara salah satu dari sudut accounting, ia juga mengurangkan kita punya keuntungan, yang mana sekaligus mengurangkan cukai yang kita kena bayar. Berbanding jika kita tak buat apa-apa tindakan, ini dikira sebagai keuntungan, ini menambah lagi cukai, sedangkan duit itu kita tak dapat pun. Duit itu sekarang kita tengah rugi, tapi kita tidak diiktiraf sebab kita tak memfailkan tuntutan kita. Dan kelebihan yang kelima, pada pandangan saya, jika kita dapat filekan saman ini dan juga kita dapat berjaya mendapat keputusan, yang mana keputusan memihak kepada kita, dan defendant iaitu orang yang berhutang ni kena bayar dengan kita amount yang kita tuntut tersebut. Jika tidak dibayar, kita akan melaksanakan penghakiman tersebut, yang mana kita akan bankruptkan orang tersebut. Kalau dia company, kita akan kita solvent dan kita liquidate company tersebut, mana aset-aset yang ada dalam company semua dicarikan untuk membayar kembali hutang kita. Dan orang yang bankrupt tu pula, bila kita dah bankruptkan dia, semua aset-aset dia semua pihak Jabatan Insolvensi akan ambil alih dan akan carikan dan akan bayar pada kita. Jadi berapa banyak income yang dia dapat sepanjang dia di bawah proses bankrupt tersebut, semua income tu ada sebahagian yang akan bagi pada kita sampai dah selesai semua hutang kita, sedikit demi sedikit, akhirnya barulah dia boleh membuat pelepasan bankrupt. So jadi bila dia lepas, barulah dia boleh berniaga macam biasa, dia boleh menjalankan operasi dia macam biasa. Tapi selagi tidak berlaku pelepasan bankrupt, maknanya Jabatan Insolvensi akan teruskan bayar pada kita. Ada orang cakap kalau dah bankrupt terus tak dapat kita punya hutang tu, tidak ya. Lepas dia bankrupt itulah duit dia dikawal oleh Jabatan Insolvensi. Jabatan Insolvensi akan memastikan dia perancangan kewangan dia tu akan ada bahagian yang akan masuk kepada kita dari masa ke semasa. Selagi kita tak buat saman tuntutan, sampai ke sudah kita tidak boleh melaksanakan apa yang kita nak tuntut ni, sampai ke sudah dia boleh berniaga, buka syarikat lain, lalu semakin banyaklah hutang dia yang tak diuruskan. Jadi antara salah satu cara ialah bila kita saman melalui mahkamah ini, saman itu boleh digunakan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang lain kemudian, untuk kita sita rumah, kereta, lelong dan sebagainya. Itu semua akan membantu untuk kita mendapatkan kembali hutang yang tertukar tersebut. Dah selesai bahagian 2, iaitu semua kelebihan saja. Jadi sekarang kita nak cerita tentang kekurangan pula. Apa kekurangan? Takkan semua kelebihannya macam biasa, kenapa patutnya semua orang kena buat kesamaan hutang ni? Oh tidak, kita ada juga beberapa kelemahan-kelemahan yang ketara yang saya boleh kongsikan, mungkin 5. Yang pertama sekali ialah obviously kos dia tinggi lah, kan? Jika anda nak filekan saman di mahkamah ini yang melibatkan peguam, kos dia akan jadi tinggi, RM5,000, RM10,000, RM15,000, itu benda yang biasa. Kerana peguam perlu persediaan yang rapi untuk menyediakan dokumentasi, kemudian memfailkan kepada mahkamah, untuk menyediakan pula case management, kemudian untuk bawa pula kepada pemfailan dokumen-dokumen keterangan evidence, kemudian menyediakan pula penyata saksi punya soalan dan jawapan, bicara pula, panggil saksi, kemudian hujahan lagi, masukkan pula hujahan, kena buat research, kena buat case. Jadi benda-benda itu memakan kos yang tinggi. Jadi kalau amount hutang tu saja dah sama banyak dengan kos guaman, iaitu mungkin lebih kurang RM10,000, RM20,000, lebih
baik kita consider balik sama ada berbalik ataupun tidak, ataupun cuba dapatkan peguam yang boleh tolerate lah. Ada peguam yang boleh buat dengan pro bono, percuma, untuk hanya membantu anda mendapatkan tuntutan anda. Mungkin kita boleh cuba cari peguam mana yang mampu untuk buat begitu, ataupun cari peguam yang kos dia rendah bergantung kepada tuntutan. Kalau tuntutan rendah, ada peguam yang bagi kos yang rendah. Kalau tuntutan tu tinggi, dia akan letak kos yang tinggi. Kalau anda punya tuntutan rendah, anda boleh cuba untuk dapatkan peguam-peguam yang membuat pertimbangan begitu. Jadi kosnya memang tinggi, ya. Jadi kita kena ambil kira. Tapi kalau anda punya tuntutan itu bawah 5,000, anda boleh memfailkan sendiri sebenarnya. Tidak perlu melibatkan peguam. Dia ada isi borang, dan anda akan sediakan penyata tuntutan dan rit saman. Peguam mungkin boleh tolong tunjukkan contoh apa rit saman, dan ada dalam borang juga. Dan kemudian bila anda dah failkan, nanti mahkamah akan bagi nombor kes. Mahkamah akan panggil anda untuk memberi keterangan, cerita sikit pada mahkamah apa yang sebenarnya anda tuntut, apa yang jadi. Jadi pihak yang penghutang pun kena datang untuk cerita. Biasanya hari yang sama anda akan dapat keputusan lah. Ini hanya untuk tuntutan yang bawah 5,000, dipanggil tuntutan kecil, ya. Jadi ini juga dibenarkan dalam mahkamah tanpa peguam. Ini anda boleh ambil kira. Tapi selain daripada amount yang bawah 5,000, kalau amount dia dah sampai 5,100, 6,000, 7,000, semuanya kena pergi melalui peguam. Kena failkan saman seperti biasa. Amount tuntutan kecil, nak failkan saja RM20, sebab kita akan failkan sendiri tanpa bantuan peguam. Tapi bila dah melibatkan peguam, dia dah jadi nak failkan tu saja dah RM100, RM200 atau RM400, bergantung pada mahkamah mana yang kita kena tuntut. So kos tu antara satu kelemahan ni. Kemudian kelemahan yang kedua pula, selain daripada kos, ia juga mengambil masa yang lama. Ada kes yang sampai 1 tahun, ada kes yang sampai 2 tahun. Ini kalau peguam tak cerita ni, saya cerita terus terang lah. Keadaan mahkamah tidak menentu. Kalau ada masa yang mana mahkamah yang anda failkan itu mempunyai kekosongan kes, mempunyai kekosongan jadual, sangat efisien, hakim pun memang rush untuk selesaikan kes-kes yang seperti anda dulu. Jadi anda akan mendapat satu tangga yang sangat cepat. 14 hari anda dapat, 14 hari dapat, 14 hari dapat, 14 hari dapat, sampai ke bicara dalam masa 2-3 bulan, kemudian anda boleh selesai. Tapi kalau ada macam-macam masalah yang berlaku, kadang-kadang peguam minta tangguh, kadang-kadang peguam penghutang pula memfailkan aplikasi lain, memfailkan pula permohonan lain, memfailkan pindaan kena pindah balik. Itu semua akan menjadikan tempoh masa tu jadi makin panjang. Bila tempoh masa jadi makin panjang, anda akan berdepan dengan risiko anda kena sediakan kesediaan mental dan kewangan. Bila benda tu jadi panjang, bila dah masuk permohonan anda perlu jawab. Lagi banyak anda perkara yang anda perlu jawab, lagi banyak perkara yang anda perlu bayar kepada peguam untuk jawabkan bagi pihak anda. So benda-benda begini adalah benda yang sangat tidak menentu. Jadi bila masa dia panjang sampai ke penangguhan, apatah lagi sekarang ni dengan keadaan macam contohnya COVID, kan? Ini perkara yang tidak dijangka. Contohnya mungkin banjir, contohnya mungkin macam-macam lagi perkara yang boleh timbul, sistem down. Hakim juga mungkin ada isu kesihatan, peguam ada isu kesihatan. Jadi ini semua perkara yang akan jadikan proses itu makin panjang. So jadi kita perlu ambil kira juga bila kita nak failkan saman ni, adakah masa itu urgent bagi kita. Kalau tidak, kita boleh spend untuk dapatkan juga tuntutan regardless berapa banyak masa yang dia akan ambil, kita akan lawan sampai habis. Maka kita, unless kita bersedia begitu, masa akan menjadi cabaran besar pada kita. Kelemahan yang ketiga, ini memang biasa masalah yang berlaku dalam kebanyakan klien yang datang lah. Bila kita nak tuntut hutang ni, kita tak sediakan dokumen yang lengkap untuk simpan bukti-bukti dia. Sebab waktu kita bagi dia pinjam, kita percaya, jadi kita akan pinjam secara mulut, cakap-cakap saja. Ataupun kita nak jual barang, kita bagi je barang tu dulu kat dia. Kita tak sediakan order, tak sediakan invoice, tak ada tanda tangan siapa yang order, siapa yang invoice, setuju tu tidak dengan harga ni, apa semua. So jadi benda-benda macam itu menjadikan dokumentasi tu makin complicated. Bila dokumentasi itu, dia menambah risiko untuk mungkin kita tak dapat pun tuntutan ni. Jadi boleh jadi kita tak cukup solid lah macam tak clear cut. Dan mana peguam kena lawan sampai ke keluarkan semua saksi yang kita ada yang boleh menyokong betul memang ada hutang yang begitu wujud dan tertunggak yang masih tidak dibayar. Kan ada yang tak simpan rekod orang bayar berapa, jadi sekarang dah jadi tak sure dia bayar ke tidak, dia bayar berapa, bila dia bayar, macam mana dia bayar.
semua benda tu menjadikan dokumentasi kita sedikit berterabur, dan bila berterabur kita boleh gagal dalam tuntutan yang kita sedang filekan di mahkamah ini, sebab hakim juga akan ambil kira sejauh mana tuntutan kita ni betul, dan sejauh mana kita boleh buktikan kita ni memang layak menuntut jumlah sebanyak yang kita cakap tu dalam saman kita. So kelemahan dia ialah jika anda tidak mempunyai dokumentasi yang cukup kuat, anda perlu menyediakan bukti-bukti keterangan lain yang lagi mencabar lah untuk peguam sediakan, untuk peguam susunkan untuk anda. Tapi apa-apa pun jangan bimbang, kalau wujud apa-apa jenis hutang, sama ada dokumen atau tidak, benda tu masih boleh menang, dan banyak kes yang memang menang. Selagi dia tak boleh nak nafikan memang dia ambil barang, servis ataupun duit dan dia tak bayar balik, dan kita ada keterangan-keterangan lain yang boleh menyokong, tak semestinya kena ada dokumen. Cuma bila tak ada dokumen, dia akan jadi makin panjang. Seperti kita cakap tadi, jadi kos dia pun akan, masa dia ambil masa yang lama, kos dia pun akan jadi kos yang tinggi, sebab kita sendiri tidak membuat persediaan awal untuk menyediakan dokumentasi daripada awal. Walau apa-apa pun, sila dapatkan nasihat peguam, kerana peguam sendiri yang akan lihat sejauh mana, dan peguam sendiri akan membantu anda menyediakan apa-apa sokongan lain yang boleh membantu anda. Ini kelemahan keempat ni, mungkin kadang-kadang ada kita tanya peguam, kadang-kadang kita pun tak tanya clear-clear, peguam kadang terlepas pandang, terlupa nak bagi tahu. Ada risiko yang mana bila orang kita saman, kita menang sampai ke tahap kita dapat penghakiman, kita nak bankupkan dia dah, tapi dia tetap tak ada duit. Bila kita check memang aset dia tak ada, kita buat garnishment. Garnishment ni kita buat satu proses yang kita pergi ke bank, kita ambil akaun dia, apa dalam akaun dia semua bagi kat kita, setakat amount yang kita nak minta, yang kita dah menang di mahkamah lah. Kita pergi ke bank, tengok akaun dia memang tak cukup, memang tak ada apa-apa sangat pun, so kita dapatlah berapa puluh ringgit, ini kita pergi pada tengok aset dia pula, tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada. Jadi ada kemungkinan anda dah menang, dah dapat penghakiman, tapi tak tentu lagi anda akan dapat betul-betul amount yang dituntut. Paling-paling pun anda boleh bankupkan dia tak boleh membuat macam-macam perkara lah bila dia bankrupt, tapi bila dia dapat duit, dia kena bayar sikit-sikit ke kita. Kalau lama sangat, mungkin sampai ke sudah lah kita tak dapat, mungkin Allah alam lah, kita kena halalkan macam mana. Tapi isu dia ialah, sebelum kita filekan saman, pastikan anda tanya peguam anda, bagaimana saya nak sembang orang ni ada aset atau tidak, orang ni mampu bayar atau tidak, sejauh mana kemampuan dia yang masih ada. Ada cara-cara yang kita boleh sebenarnya tengok dia ni sebenarnya risiko dia tinggi atau tidak untuk dia tak boleh bayar kalau kita menang pun. Jadi itu kita kena hati-hati lah. Kadang-kadang mahkamah akan hanya memberikan apa yang layak anda dapat. Hak anda ialah dapat 100,000 yang dituntut contohnya, tapi mahkamah tak ada kuasa untuk pastikan orang tu ada 100,000 untuk bayar. Itu di luar bidang kuasa mahkamah. Itu bergantung pada risiko anda sendiri sebelum anda memfilekan saman. Itu satu kelemahan lah. Ada kelemahan yang kelima pula, ini yang paling mengejutkan, dan biasanya ramai orang sangat tak sangka lah. Kadang-kadang kita pun tak sempat nak inform bila kita tak predict benda ni. Yang kelima ialah, boleh jadi bila kita filekan saman untuk menuntut hutang pada orang tu pula yang akan memfilekan counter claim dia akan saman balas balik kat kita, dia akan tuntutan balas balik pada kita, sebab bila kita nak tuntut hutang kat dia, dia pun nak cakap kita pun ada something yang kita tak bagi pada dia. Jadi bila dah jadi macam itu, dah jadi dua saman yang saling bertentangan. Kita akan tengok di mahkamah, saman siapa yang lagi kuat akan menang, ataupun dua-dua saman betul, jadi kita akan tolak plus minus, balance jadi berapa, siapa yang kena bayar. So jadi antara kelemahan, kenapa ini ada kelemahan, dia tak baik-baik, dia tak ada apa-apa saman kepada kita, tiba-tiba bila kita dah mulakan saman pada dia pula terfikir nak saman kita sebab kita pun buat silap dengan dia. Jadi kita pun kena saman juga. Baik-baik kita takkan, kita dah tutup cerita dengan dia, kita membuka cerita, dua-dua kena. Ini selalu berlaku bila klien datang jumpa peguam, dia cerita part dia je, dia tak cerita part orang tu betul, dia cerita semua dia betul je. Peguam pun kita tak boleh nak paksa orang cerita, kita hanya boleh dengar sekadar mana yang orang tu jujur dengan kita, kemudian kita advise apa, memanglah kalau itu yang berlaku, anda boleh saman dan anda akan menang. Sebab kita tengok fakta-fakta ni, this is a very clear case. Bila kita dah filekan saman, tiba-tiba dia tu saman kita balik, barulah klien datang, sebenarnya saya yang lambat bagi benda ni, saya yang lambat bagi benda ni, saya tak tahu pula dia rugi, saya tak tahu pula dia yang terjejas apa semua. Tak boleh lah dah, kita dah saman baru you nak bagi tahu benda ni, sekarang kita dah kena counter saman, kita nak jawab macam mana? So sekarang ini isu dia, kita kena ambil kira
kalau boleh bila jumpa peguam, sebelum apa-apa saman, tak kira lah hutang ke, saman lain ke, saman malu ke, cerita segala cerita yang akan memberi kesan kepada kes. Tak beri kesan tak apa, you boleh cerita, peguam akan dengar semua benda. Sebab peguam yang akan nilai whether that thing sama ada dia akan menjejaskan ataupun tidak, dia berkait ataupun tidak. Make sure anda tidak sembunyikan apa-apa, kerana ini salah satu kelemahan. Mahkamah akan terima segala bentuk tuntutan walaupun anda yang mulakan saman. Kalau orang yang ada saman tu pun nak tuntutkan anda, mahkamah akan bagi. Sebab mahkamah adil. Mahkamah akan tengok siapa-siapa yang ada hak yang terjejas, mahkamah akan bagi hak tu pada dia. Jadi kita kena faham, mahkamah takkan pilih side. Kalau kita saman dia, kenapa tak mahkamah tengok kita? Kenapa mahkamah nak tengok dia? Sebab kita yang saman dia. Tak, mahkamah tengok semua orang. Ada orang plaintiff sama defendant third party datang untuk nak menuntut pun, tu pun mahkamah bagi. So macam-macam perkara boleh berlaku bila kita mulakan saman. Jadi sila pastikan kita faham keadaan kita dan keadaan orang yang tengah saman sebelum kita mulakan saman, baru kita dapat tahu sejauh mana risiko ni berlaku. Ini bukan kelemahan mahkamah lah pada saya. Memang mahkamah memang kena adil dengan semua orang kan. Tapi ni kelemahan kita bila kita nak menuntut menggunakan saman. Okay, itu saja untuk topik kali ini. Jadi jika anda rasa ini bermanfaat, anda boleh like dan juga subscribe. Dan kalau anda rasa kawan anda perlu tahu, boleh share pada rakan-rakan lain supaya semua orang faham kita ada hak untuk menuntut. Tapi bukan ini saja cara menuntut hutang, ini salah satu saja. Ini salah satu cara yang menggunakan mahkamah sivil. Ada banyak lagi cara-cara yang saya tidak kupas dalam video ni lah. Jadi jika anda rasa benda ni bermanfaat, boleh kongsikan dan juga apa-apa pun tindakan, sila dapatkan nasihat peguam.